Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam rangkuman Berita Seminggu bersama saya Fansurina Abdullah. Sebelum memulakan rangkuman pada hari ini, kami dari Unit Komunikasi dan Media Pahang ingin merafak sembah dan ucapan tahniah atas sambutan ulang tahun perkahwinan diraja ke-35 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, Daulat Tuanku. Baiklah, mari kita teruskan rangkuman berita pada minggu ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, menggesa lebih ramai pihak swasta atau persendirian untuk tampil membantu membina kembali rumah mangsa yang terjejas akibat banjir. Tuanku Yang di-Pertuan Agong bertitah, ada rumah di sepanjang Sungai Pahang dan sungai-sungai lain yang terjejas banjir sebelum ini perlu dibina semula. Baginda juga meminta rumah yang ingin dibina mestilah tinggi supaya tidak ditenggelami oleh banjir pada masa akan datang. Baginda bertitah demikian ketika bercemar Duli meninjau tapak rumah bantuan banjir di Kampung Lompat di Temerloh Selasa lalu. Turut berangkat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Baginda Tuanku turut diiringi dua anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah, dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Raituddin Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam kunjungan itu juga, Tuanku Yang di-Pertuan Agong berkenan melawat ke tapak pembinaan 3 rumah baharu masing-masing di Kampung Lompat, Kampung Sungai Dingin dan Kampung Pengkalan Manggis di Temerloh. Kos pembinaan ketiga-tiga rumah berkenaan adalah sumbangan Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menggunakan surat cara pelantikan Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang yang baharu Puan Julia Ibrahim di Istana Abu Bakar di Pekan Jumaat lalu. Turut berangkat menyaksikan penggunaan surat cara itu ialah Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Raituddin Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah. Hadir sama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Haji Ishak Muhammad, Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Osman serta barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. Pelantikan Puan Julia Ibrahim sebagai Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang bagi menggantikan Datuk Seri Haji Syamsul Bahari Ibrahim yang bertukar ke Putrajaya pada penghujung Januari lalu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dianugerahkan pangkat kehormat dalam Angkatan Sukarelawan Persekutuan di Istana Abdul Aziz di Kuantan Khamis lalu. Penganugerahan dan pemakaian pangkat tersebut disempurnakan oleh Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah. Datuk Seri Haji Warosti dianugerahkan pangkat Brigadier Jeneral kehormat manakala Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak pula dianugerahkan pangkat Kolonel kehormat. Turut berangkat menyaksikan pemakaian pangkat itu ialah Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah. Hadir sama Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain. Digitalisasi kerajaan atau kerajaan digital merupakan satu transformasi penyampaian perkhidmatan awam di mana penyampaian maklumat atau perkhidmatan dilaksanakan dalam talian melalui internet atau kaedah digital.
Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, objektif utama pelaksanaan digitalisasi dalam sistem kerajaan ini adalah untuk meningkatkan akses dan penyampaian maklumat dalam perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai, agensi lain serta entiti kerajaan bagi meningkatkan keberkesanan, kecekapan, kualiti perkhidmatan dalam operasi sistem pentadbiran kerajaan. Beliau berkata kepentingan digital dalam pengurusan pentadbiran kerajaan negeri adalah sangat penting, tambahan pula pandemik COVID-19 telah merubah lanskap pentadbiran dan proses pendigitalan urus niaga perlu menjadi norma baharu perniagaan dan transaksi harian. Sehubungan dengan itu, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang menganjurkan seminar peningkatan penyampaian perkhidmatan awam negeri Pahang dan pelancaran Pahang Produktif yang dilaksanakan secara maya menggunakan platform webinar. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian program itu secara maya menerusi platform webinar Khamis lalu. Sebanyak 5 tan ikan segar diedarkan kepada 2,345 keluarga yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di 4 kawasan tanah rancangan di daerah Maran, Khamis lalu. Ia adalah sumbangan Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahanizah Syamsuddin yang juga Ahli Dewan Negeri Kuala Sentul. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahanizah berkata, sumbangan ikan segar berkenaan diedarkan kepada penduduk yang sedang menjalani PKPD di Felda Jengka 2, Felda Ulu Jempol, Felda Jengka 7 dan Felda Jengka 1. Katanya lagi, beliau sempat menyertai penghantaran ikan segar berkenaan ke Felda Jengka 2 dan Felda Ulu Jempol, manakala di Felda Jengka 7 diserahkan kepada Ahli Dewan Negeri Cenor. Penubuhan Sekolah Rendah Tahfiz Yayasan Pahang bagi sesi persekolahan baharu tahun 2021 mendapat sambutan luar biasa daripada ibu bapa dan pelajar. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, penubuhan sekolah berkenaan merupakan kesinambungan kepada 7 buah tadika tahfiz yang telah diwujudkan sejak 3 tahun lalu. Tambahnya, sebagai permulaan, sebanyak 3 kelas bagi menampung 84 pelajar bagi permulaan 2021 bagi mengikuti sesi persekolahan baharu dengan menyasarkan 6 tahun tempoh bagi pelajar menghafaz Al-Quran. Sesi persekolahan bermula jam 7.45 pagi hingga 5 petang dengan memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi setiap pengurusan di sekolah tahfiz berkenaan. Jelasnya lagi, permintaan adalah di luar jangkaan dengan menghadkan pelajar hanya 30 orang sahaja kerana yuran yang dikenakan adalah RM500 sebulan. Seramai 512 mangsa banjir di dalam Dewan Negeri Bebar menerima sumbangan wang ihsan berjumlah RM500 daripada Kerajaan Pahang Jumaat lalu. Sumbangan berkenaan disempurnakan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar berkata, Kerajaan Pahang memperuntukkan sebanyak 3.3 juta ringgit untuk mangsa banjir di seluruh negeri Pahang. Jelasnya, bagi daerah Pekan pula, sebanyak RM650,000 diperuntukkan melibatkan kawasan Bebar, Peramujaya, Pulau Manis dan Chini. Beliau berharap sumbangan wang ihsan dapat meringankan beban mangsa-mangsa banjir dan memberi kelegaan kepada semua yang terlibat. Kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya Kuantan MBK menyerahkan bangunan kemudahan awam baharu kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK Pantai Sepat dalam satu majlis di Kuantan semalam. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, pembinaan tandas awam yang dilengkapi dengan 2 buah tandas, surau dan 3 unit bilik persalinan ini diharap dapat membantu membangunkan kawasan rekreasi Pantai Sepat. Beliau berterima kasih kepada Majlis Bandaraya Kuantan MBK kerana bersetuju menyerahkan kemudahan awam ini kepada JKKK.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Kunci Kemudahan Awam kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung Pantai Sepat di Kuantan. Beliau juga turut meminta orang ramai supaya bersama-sama menjaga kebersihan kawasan rekreasi dan kemudahan awam yang dibangunkan di negeri ini bagi keselesaan bersama. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada minggu ini. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan jangan lupa mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi memutuskan rantaian pandemik itu. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.